Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga pada saat ini masih lagi kita bernafas, hidup kita untuk yang kesekian hari ini dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan Allah rezekikan kita dengan kesihatan, kelapangan waktu dan kekuatan untuk melakukan ketaatan ibadat yang difardukan ke atas kita. Selesai kita salat subuh berjemaah, berwirid, berzikir dan berdoa. Seterusnya tak ada tambahkan lagi nikmat kepada kita dengan meletakkan kita di dalam rumahnya ini sementara menunggu terbitnya matahari untuk kita salat sunat isyraq, insya-Allah, yang waktu di antaranya itu kita isi dengan majlis ilmu, itu majlis pembacaan kitab Asy-Syifa kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dah sampai ke muka surat yang ke-70, insya-Allah. Sebelum kita mulakan bacaan kitab ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita niatkan segala niat yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kita selawat 10 kali dan tasbih, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi, subhanallahil 'azim wa bihamdihi, subhanallahil 'azim wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim wa bihamdihi, nastaghfirullah. Jadi insya-Allah yang ada kitab boleh buka ya. Kita pada muka 170 masih lagi pada kedudukan istimewa baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bincangkan tentang ulama mufassirin ahli tafsir yang mengambil keluar daripada surah Ad-Duha tentang kemuliaan kehebatan Nabi SAW yang dianjurkan untuk kita faham dan mengetahuinya. Kita dah sampai ke bahagian yang ke-6, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darin, insya-Allah. Yang diistinbat, yang dikeluarkan daripada surah Ad-Duha ini pada perkara yang ke-6, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menyatakan nikmat yang dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mensyukuri segala kemuliaan yang dikurniakannya, iaitu dengan mengajak manusia mengenal Allah dan sentiasa mengingatinya. Maksudnya Nabi SAW ini merupakan nikmat yang terbesar. Kalau kita merasa nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, maka sudah pastilah Nabi SAW itu yang mengajar kita. Jadi Nabi itu sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Kalau kita tengok dalam Quran disebut idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika itu manusia ni tadi, dia kalau penduduk Madinah bertelagah, bergaduh sesama puak ni tadi, maka Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah mempersaudarakan orang Mekah dengan Madinah dan menjadikan puak-puak yang telagah tadi
bersaudara, maka dengan nikmat itulah jadi orang-orang ini bersaudara. Jadi nikmat itu merujuk kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW itulah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar umat manusia mengenal Allah, melakukan ibadah dan menjauhkan larangan. Untuk apa? Untuk kita selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau Nabi tak ada lah. Ya, sedangkan kalau ulama tak ada pun kita susah ya. Satu pada kalam laulal ulama sarun nas kal bahaim, kata Imam Syafi'i kalau tak silap. Kalau tidak adalah para ulama yang membawa kalam daripada Nabi tentang dakwah kebaikan, meninggalkan maksiat dan keburukan, kemungkaran, manusia itu akan menjadi seperti haiwan. Jadi binatang manusia tak ada pegangan, tak ada panduan hidup, tidak berakhlak. Sedangkan orang Islam yang hidup dalam masyarakat Muslim sekalipun, ramai yang tidak berakhlak. Sebab tu Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ada dah akhlak mulia sebelum, tapi Nabi menyempurnakan, selesai lah. Tak ada lagi dah nak perlu dikarang-karang atau nak dipelajari, nak diperhalus, tak ada dah. Ikut Nabi SAW. Selamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu Rasulullah itu ikutan yang terbaik. Sebagai seorang hamba, Nabi itulah hamba yang paling bersyukur. Sebab itu dalam Quran sebut merujuk kepada baginda SAW, hamba ini makam yang tertinggi sebenarnya. Orang yang dapat mengubudiahkan, menjadikan dirinya sebenar-benar hamba di hadapan Tuhan, Nabi SAW. Kan kita tengok dalam Quran banyak sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Siapakah abdi itu? Itulah merujuk kepada Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Suci Tuhan yang menurunkan kitab ni kepada hamba. Maknanya makam hamba ni bukannya main-main kan. Tapi kalau kita dipanggil orang hamba, yalah, hamba abdi, hamba kan. Marah kita, tapi hamba Allah itu satu makam yang hebat, yang Nabi SAW Allah SWT endorse, ya, iktiraf sebagai sebenar-benar makhluk yang memperhambakan diri, yang kenal sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu nyatakan, yakni dengan bersyukur. Sungguhnya antara tanda mensyukuri nikmat ialah bercerita tentangnya, tentang Allah SWT, dan ini adalah perintah khusus buat Nabi SAW dan umum bagi umat. Maknanya Nabi SAW bersyukur dan bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis kita tengok yang Nabi menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hadis qudsi. Jadi bagaimana kasih sayang Allah SWT, bagaimana pengampunan Allah SWT melebihi kemurkaan. Mana Allah SWT nak menciptakan alam ini, diletakkan, ya, keampunan itu, maknanya kasih sayang, rahmatnya itu melebihi kemurkaan. Mana Allah Ta'ala ni maha penyayang. Nabi SAW dalam satu kisah, dalam kalau selesai tawanan perang, seorang ibu ni sibuk mencari anak, cari, lalu jumpa anak dia peluk, didakap dan disusukan anak. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tengok seorang ibu yang sangat mengasihi anak, mungkin tak ibu ni melemparkan anak itu ke dalam api? Nabi tanya. Sahabat cakap, tak mungkin lah Rasulullah, mana boleh seorang mak yang begitu mengasihi anak, dia melahirkan mulai mula nak dilempar. Allah SWT lebih penyayang dari ibu itu. Maka tidaklah Allah SWT itu nak melemparkan hamba-Nya ke dalam api neraka, melainkan hamba itu sendiri yang nak masuk.
Macam itulah lebih kurang maksudnya. Banyak hadis yang kita tengok tentang bagaimana kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya, kasih sayang Nabi SAW terhadap umat. Dalam satu hadis, Nabi bawa unggun api dengan para sahabat. Dilihat ulat-ulat datang nak pergi ke api tu, sahabat menghalang. Nabi cakap, aku memegang simpulan kainmu, memegang supaya kau tak jadi macam ulat ni nak masuk ke neraka, tapi ramai yang melepaskannya dan berlari ke arah api. Makna Nabi punya kasih sayang, ya, tadi Tuan Imam dah baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat bersangatan risau ke atas kita. Umat ni macam mana ni? Selamat ke tidak ni? Faham ke tidak? Benar ke tidak akidahnya? Berakhlak ke tidak ni? Risau Nabi itu, ya. Sebab tu Nabi sebut, semua umatku masuk syurga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah yang enggan? Itu orang yang tidak mahu mengikutiku. Maknanya apa yang Nabi suruh dibangkang. Dia bukan tak tahu kan. Dia buat tak tahu. Dia tahu tapi buat tak tahu. Dia boleh taat tapi sengaja dilanggar. Inilah, ya. Na'udzubillah min zalik. Kita minta supaya kita dapat bersyukur tentang nikmat Allah yang anugerah kepada kita, agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Lalu nikmat itu ialah bercinta tentang Allah SWT, perintah khusus buat Nabi SAW dan umat umum, ya. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzdzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Artinya, demi bintang ketika terbenam, surah An-Najm. Demi bintang ketika terbenam rakan kamu, yakni Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, tidaklah ia menyeleweng. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan ia pula tidak sesat, dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyikan kepadanya, iaitu wahyu. Wahyu itu disampaikan, diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang amat kuat gagah, lagi yang punya kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya dengan rupanya yang asal, sedang ia berada di arah yang tinggi di langit. Kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit, sehingga menjadilah jarak di antara mereka sekadar 2 hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad SAW, melalui Jibril apa yang telah diwahyukannya. Hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asal sekali lagi, di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk dari alam ghaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda kekuasaan Tuhannya. Jadi dalam surah ni tuan disebut tentang
Nabi SAW, ya, keadaan Nabi, peribadi Nabi, macam mana halnya Nabi SAW itu, yang takkan ada perkataan yang keluar daripada mulut baginda itu sesuatu yang mengikut hawa nafsu, dikarang-karang, direka-reka, tak ada. Melainkan apa yang Ta'ala wahyukan kepada baginda SAW. Sebab kita tahu Nabi itu maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Takkan Nabi itu berbohong. Dan Nabi itu diberi kelebihan. Ini kata ulama, dalam surah ini diceritakan tentang semasa keadaan Nabi SAW di Isra' dan di Mi'raj kan. Maknanya naik ke langit. Jadi Nabi satu-satu yang manusia yang Allah Ta'ala beri kemuliaan, dijalankan, ya, dijalankan daripada dunia naik ke langit, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril tadi disebut dalam kitab, dalam surah ini dalam keadaan yang asal. Ada ke Jibril dalam keadaan tak asal? Ada. Ketika Jibril AS turun, kalau kita tengok hadis yang masyhur, hadis tentang rukun agama, kan, Arkanuddin, iaitu hadis Jibril nama dia, ya, diriwayat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika datang seorang lelaki yang memakai baju yang tersangat putih bajunya, dan rambut yang tersangat hitam, yang kami tak pernah jumpa orang ni, tapi tidak ada daripadanya atharus safar, tanda-tanda dia ni orang musafir, tak ada. Dulu tuan musafir naik unta, kan, naik kuda, naik keldai. Jadi kalau berjalan di padang pasir, mungkin kena angin ke apa, adalah macam baju ke apa, rambut kosan oleh debu. Tapi tak ada. Tapi orang ni tak pernah. Duduk berlagu lutut dengan Nabi SAW. Itu yang dikatakan ketika sesi itu untuk mengajar manusia. Para sahabat menyaksikan. Jadi Jibril dalam keadaan manusia lah rupa dia. Ya. Lalu tanya, ma huwal iman wa ma huwal islam wa ma huwal ihsan. Nabi menerangkan satu persatu. Itu rukun agama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi dalam keadaan Jibril, dalam keadaan asal, Allah Ta'ala zahirkanlah Jibril tu basah, dia penghulu sekalian malaikat. Sayap kiri kanan 300, 600 sayap. Kalau dia mengembangkan satu sayap yang galap dunia ni, baru satu. Hebat kan? Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita dengar kisah Sayyidina Jibril, Allah Ta'ala ciptakan dia hebat, Allah Ta'ala terangkan dalam penciptaan dia yang hebat. Sayyidina Jibril ni bersyukur dengan cara bersolat 2 rakaat. 1 rakaat 20,000 tahun nama. 2 rakaat 40,000 tahun, sebagai dia bersyukur tentang yang diciptakan hebat. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, akan datang satu umat daripada Nabi aku ni, mereka bersolat biasa solat, tapi lebih hebat pahala daripada apa yang kau buat, kerana kau bersolat di atas keinginanmu, tapi mereka bersolat di atas perintah. Wah, ini beza kan? Ya? Sebab tu kita mengikut perintah ni. Orang yang mematuhi undang-undang ni, dia handal, dia hebat. Makna dia menjaga, tak ada satu pun yang dia bantah, bangkang, ingkari. Makna orang yang ini ketaatan dia tu di atas perintah. Yang wajib itu, kata Sayyidina Ali, melakukan ketaatan, perintah untuk mentaati Allah. Yang lebih wajib, perintah meninggalkan larangan. Sebab yang diperintah ni senang kita nak buat, tapi yang nak meninggalkan togahan tu yang payah. Kan? Dalam kehidupan kita seharian, mana yang kita diarahkan tu, kita bolehlah ikut, tapi nak meninggalkan yang ditogah tu kadang-kadang payah. Lampu merah tu saja kita laju bila nampak kuning. Itulah keadaan. Jadi Jibril alaihissalam ini hebat, dan Allah Ta'ala perlihatkan keadaan asal pada baginda Nabi SAW. Dan pada pertama kali Nabi menggigil, kan? Sebab tu balik ketika menerima wahyu pertama daripada Gua Hira, Nabi turun
Dan Nabi cakap pada isteri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, zammiluni, selipat aku. Nabi diberi kekuatan, ya, tapi nak menunjukkan bahawa keadaan itu sangat luar biasa. Begitulah keadaan kita, tuan. Kita ni tak jumpa lah malaikat Jibril. Yang kita akan jumpa pun insya-Allah malaikat maut, kan? Bila nak mati nanti. Itu pun ada orang yang dizahirkan, ada orang yang tak nampak, tapi akan datang, tetap akan datang. Lepas jumpa malaikat maut, kita jumpa Munkar dan Nakir dalam kubur. Ini pun menakutkan, kan? Digambarkan keadaan garang, suara seperti halilintar, mata merah, rambut panjang, garang lah, badan besar. Jadi kita bersedia lah. Apa yang kita nak buat, kan? Kalau kubur tu gelap, kita cuba torangan dengan sedekah, bangun malam, berjalan waktu gelap menuju rumah Allah. Dia akan jadi sebalik. Orang yang berjalan bergelap-gelapan untuk beribadah, orang yang bangun waktu saat gelap untuk beribadah, Allah Ta'ala akan beri dia sebalik, ditorangkan dia. Di mana? Di tempat yang gelap. Di mana tempat yang gelap? Pertama kubur. Kemudian di padang mahsyar nanti. Orang yang tak beriman dia gelap. Kan dalam Quran sebut, apabila dia nak berjalan tu seperti kilat yang menyambar, dia nampak sikit, dia berjalan sikit, lepas itu gelap balik. Maknanya orang yang dalam kegelapan ni di dunia dulu dia dah puas dia torang. Torang apa? Torang dia menorang, dia tak nak gelap-gelap. Jadi waktu gelap ni ambil kisah. Waktu malam tu ambil kisah. Memang waktu malam disebut untuk berehat, kan? Tapi ada sebahagiannya wa minal laili fatahajjat bihi. Dan daripada sebahagian malam tu bangun tahajud nafilatan laka. Sebagai amalan sunat, ya. Bukan wajib. Yang mewajibkan Nabi SAW seolah-olah mewajibkan ke atas diri. Sebab makam Nabi SAW itu dia hebat. Dan macam ni tadilah, menceritakan tentang Allah SWT itu, nikmat itu. Kalau Nabi itu khusus, mana khusus tu? Wajiblah mana begitu. Kalau kita ni tadi, elok jugalah kita menyebut. Baik, kita tengok apa tafsiran ulama. Para ulama tafsir berselisih pendapat pada firman Allah SWT yang bermaksud demi bintang, dengan beberapa pendapat yang sedia diketahui. Maksudnya merujuk kepada An-Najm, bintang ni tadi. Antara ini dengan maksud bintang itu sendiri, dan antara lain juga membawa maksud Al-Quran. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, An-Najmu ni isim mufrad, kan? Dia singular lah. Kalau jamak dia nujum. Jadi bila sebut An-Najm ini menunjuk pada satu bintang. Jadi ulama menafsirkan. Sebagian mengatakan bintang, sebagian mengatakan Al-Quran. Ja'far bin Muhammad berkata, bintang yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan hati Nabi Muhammad SAW. Kata Ja'far bin Muhammad, An-Najm itu merujuk kepada Nabi SAW. Firman Allah SWT, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Demi langit dan apa yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? At-tariq ialah bintang yang bersinar tajam. Sungguhnya bintang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tariq ni apa? Tariq ni jalan. Ya, jalan. Jalan ni apa? Jalan kebenaran lah. Sebab tu setiap hari kita paling kurang 17 kali berdoa. Apa yang kita doa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Maknanya tadi doa tu, kenapa ihdina tak ihdini, kan? Tunjukkan aku, tunjukkan kami. Sebab kita ni itu sifat kasih sayang, al-hub. Orang mukmin itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara, hendaklah kau damaikan dua saudaramu yang bertelingkah. Makna dia kita mengambil kisah orang lain juga. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. At-tariq, as-sirat, laluan. Makna kata ulama,
Siratul mustaqim itu siapa? Nabi SAW. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah orang yang pertama diberi nikmat oleh Allah SWT, Nabi SAW. Ada kata ulama ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para arwah, para roh di alam roh, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan. Dan yang pertama menjawab ialah roh baginda Nabi SAW. Sebab roh baginda Nabi itulah yang paling kenal kepada Tuhan. Semua roh menjawab sama. Ya. Maka tarik itu ialah jalan, yakni bintang itu ialah Nabi SAW. Yang dimaksudkan kata Sayyidina Ja'far bin Muhammad. Sungguhnya bintang nama ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, As-Sulaimi berkata, ayat-ayat ini mengandung kelebihan dan kemuliaannya yang banyak dan tidak dapat dihitung. Allah SWT bersumpah atas petunjuk Nabi SAW, kesuciannya daripada kehendak nafsu dan benar pada segala perkara yang Nabi SAW ikuti. Maknanya Nabi Allah Ta'ala bila ada huruf qasam waw, maknanya bersumpah di atas petunjuk Nabi SAW ni, maksud dia Nabi SAW ni memang Allah Ta'ala ciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia, mengajak manusia mengenal Allah, mengajak manusia mengenal sifat-sifat Allah, mengajak manusia tentang perkara yang boleh dilakukan, yang tak boleh dilakukan. Kalau tidak diterangkan dalam Al-Quran, Nabi SAW menerangkan. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran tak ada sebut tentang kejadian wanita daripada tulang rusuk, tak ada. Kan? Allah Ta'ala sebut, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya aku ciptakan manusia ni daripada seorang lelaki, seorang perempuan. Itu asal dia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian beranak pinak, berkabilah-kabilah supaya kamu saling mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ni berbagai-bagai rupa, daripada warna kulit, bahasa, tempat tinggal, adat setempat berbeza, supaya apa? Lita'arafu, supaya kau mengiktiraf tentang yang pertama penciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencipta. Kemudian kau tahulah bahawa banyak ragam manusia-manusia ni tadi. Yang macam ni ragam. Yang orang ni macam ni ragam. Orang Melayu ragam apa? Ragam relax, orang Melayu ni dia lemah lembut. Tapi kadang pula ada pula dia punya PhD, perasaan hasad dengki. Dan dia dengki dan kadang waktu kawan nak tarik, nak naik dia tarik ke bawah. Orang nak naik tarik, biar sesama tak naik. Tak boleh. Ya, sebab kita kena ingat kan, bagaimana seorang tu hidup atas muka bumi ini, begitulah keadaan dia dimatikan dan begitu juga keadaan dia dibangkitkan nanti. Sebab tu Nabi sebut, ya, kalau Imam Nawawi meletak hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu akan diberi dia ganjaran, pahala, balasan sesuai dengan niat masing-masing. Ya, kerana setiap amalan itu ada niat dia. Jadi kita tak boleh berniat ataupun bersifat yang tak diajar oleh Nabi SAW. Nabi bertenang, hayyinun, layinun, qaribun, sahlun, antara sifat-sifat ahli syurga. Banyak Nabi terangkan. Takkan kita tak ambil iktibar. Antara orang yang dirindu oleh syurga, di neraka malu pada dia, hayyinun, orang yang ada pendirian. Maknanya dia tak boleh kita kecil-kecil ajak dia ni, dia tak mau kan. Kalau nak semayang, dia berusaha untuk semayang walaupun keadaan susah. Kita cakap tak apalah, kita kodok, tak nak. Dia nak buat juga tak ada air, dia tayamum. Begitu keadaan. Layyinun, dia lembut, bertenang, relax. Macam mana keadaan kalut sekalipun dia relax. Dia tak akan mengguncah suasana, apalagi mengguncah orang lain untuk sama-sama jadi kelang kabut. Kau jangan percaya dia tu ni entah dia dah dijembat ni. Orang lain tak terfikir, jadi terfikir. Ini sifat ni bukan sifat ahli syurga. Ya. Layyinun, relax. Qaribun, mudah didekati.
Antara orang yang nak mesra Nabi cakap ialah macam mana cara beri salam, beri tempat duduk, panggil dengan panggilan baik-baik. Assalamualaikum tuan, sila tuan duduk. Kan tenang hati orang. Panggil dia tuan, panggil baik-baik. Baik, kamu sini, kau tak mana ni? Faham? Dah takut orang tu. Salam tak ada, panggil pun lain macam. Jadi Nabi dah ajar. Qaribun sahlun. Sahlun ni bukan cincai, dia mudah. Berurusan dengan dia mudah. Allah tuan, ini tuan punya tempat dia. Pengurusi dia tulis, saya dah sudah solat, baru saya perasan. Saya tadi kelang kabut dah hujung waktu. Minta maaf, tuan terpaksa pakai. Tak ada masalah, tak ada masalah. Ini semua hanya dunia ni. Tempat kita akhirat, wallahu alam tak tahu lagi. Tak apa tuan, dia tahu. Ini, aku tahu. Tak berhenti baca. Contoh. Ini okey. Kan? Mungkin ada sebahagian tempat macam tu, dia tak suka. Bila kita tak suka orang ni, kenapa? Sebab kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kumpulan kita lebih baik daripada kumpulan dia. Jadi jangan. Nabi tak ajar begini. Jadi kesucian daripada kehendak nafsu. Nafsu ni dia tak boleh dibuang. Ya, dia tak boleh dibuang. Dia boleh dijinak. Nabi SAW lah nafsu yang paling tenang. Macam Quran sebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kata ulama, an-nafs tu merujuk bukan kepada jiwa, tapi merujuk kepada nafsu. Wahai nafsu, nafsu yang tenang. Sebab ada sebahagian an-nafs dalam Quran itu. An-nafs ni kita kalau tengok tafsiran dia, pertama gabungan di antara nyawa dengan tubuh badan. Dia akan dipanggil al-nafs, maknanya dia orang yang hidup. Kalau dia dah tak ada salah satu, dia panggil al-mayyit, mayat. Dalam satu tafsiran, an-nafs itu merujuk kepada kehendak jiwa seseorang. Nafsu ni dia bersalahan dengan akal. Akal kebal tak boleh, nafsu kebal okey. Akal kebal begini, nafsu kebal iman lah. Maksud akal jadi hati, iman. Nafsu kebal sebalik. Ya, iman cakap, jomlah bangun, semayang. Nafsu cakap, tak apalah, tidurlah sekejap dulu. Itu nafsu lah tu. Iman cakap, dah banyak dah ni, berhentilah makan. Nafsu cakap, makanlah, bukan selalu jumpa. Nanti besok puasalah. Itu nafsu lah tu, dia berlawan. Jadi nafsu dia tak boleh dibuang. Dia tetap akan ada. Walaupun orang tu ulama' ke, dia siapa ke, dia orang ni ke, dia tetap ada. Nafsu cuma dijinakkan. Jadi Al-Quran yang menyebut tentang nafsu tadi yang mutmainnah, maknanya nafsu yang telah tenang. Bila? Ketika di dunia dulu, dia ni dikekang. Rimau tu ramai orang jinak tuan-tuan. Kalau di tempat kita ni mungkin belum ramai lah yang belum rimau. Tempat kita ni ular sawo, kucing hutan, apa garang-garang dah. Adalah sikit-sikit. Tapi di negara-negara luar, rimau, singo, citah ni dia buat permainan dia. Pasal apa? Pasal daripada kecil itu dah diasuh minum botol susu. Sampai besar rimau tu menyusu botol. Bila dah besar menyusu tuan, hilang macu garang rimau tu dah tak ada dah. Begitulah nafsu. Daripada kecil dia dijinak ni. Sabar. Relax. Jangan menerakam. Dia tak boleh dihilangkan. Rimau tu balangnya tetap ada. Tapi dia dah jadi jinak. Tapi kadang-kadang gurau kasar lah. Pasal kuku tajam. Sekali di gurau kita, ke hospital jawab. Ada dulu. Saudara di Indonesia. Dia belok anak beruang. Ibu dah di sana orang motong getah dan duduk dalam kebun. Tak balik, jauh. Kenderaan pun susah. Buat pundung. Satu dia keluar nak pergi motong pagi, diserogah ada ibu beruang. Dia terperanjat, ditikam dengan pisau getah. Ponok ke leher ke apa. Mati ibu beruang tadi. Rupanya ada anak sekoh. Buat balik kesian. Beri susu pun semua. Tapi yang mencerita ni sudah tak ada Pak Adam nama. Di mana ditangkap, di situ berdarah. Mana dipegang, di situ berdarah. Beruang di kuku tak disimpan yang kucing. Dia nak bergurau. Budak. Gek berdarah sana. Hantar balik lamutan. Tapi jinak lah jadi sikit. Kan? Jadi tak boleh lah. Sebab nafsu ni dia sifat elia. Kalau dia lepeh sikit, mula dia nak mencakap berdarah balik. Jinak dia balik. Kan? Dikotip, kuku, begitulah keadaan. Dan benar pada segala perkara yang baginda SAW ikuti, tak ada yang salah. Sungguhnya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada baginda SAW melalui Jibril AS, dan ia sangat
agung sikit tuan ya. Kemudian Allah SWT mengkhabarkan tentang kelebihannya melalui kisah Isra yang berakhir di Sidratul Muntaha. Sidrah ni apa tuan? Sidir. Madu sidir kita benarkan. Berdago lah, berdago ya. Bukan orang kampung ada panggil berdago tu pokok mata kucing lah. Tapi berdago ni yang buat mani banyak, yang ada yang berduri daun dia bulat-bulat. Ada orang panggil apple siam. Kalau dekat Padang Arafah tu besar apa misalnya? 1 kilo rial lah, 10 rial kena jual. Banyak kita dah tanam sekarang ni banyak kan. Berdago tu lah, berdago tu. Jadi Sidratul Muntaha ni daun berdago yang paling ujung. Maknanya itu dah paling tinggi tu. Kan? Nabi SAW dah sampai dah situ. Dikhabarkan daun berdago tu sebesar telinga gajah. Yang Sidrah Muntaha ni, iaitu pokok berdago yang terakhir ujung. Allah SWT membenarkan bagi Nabi SAW melihat perkara yang hanya dilihat oleh pandangannya. Maknanya Allah SWT izinkan Nabi SAW nak tengok apa yang hanya dilihat oleh Allah SWT saja. Sungguhnya baginda telah melihat antara tanda kebesaran Allah SWT yang agung, dan Allah SWT telah menyatakan begini di awal surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna ila akhir ayat. Maknanya Allah Ta'ala mulakan dengan memuji zat yang mulia, subhanallazi. Sebab tu bila kita tengok satu yang ajaib, takjub, kenapa dimulakan dengan subhan? Apa maksud subhan? Tasbih itu ialah cepat-cepat ingat Allah SWT. Sekarang akhir zaman banyak penyakit ain timbul balik. Ain ni apa? Bila orang melihat satu dia lupa ke Allah Ta'ala. Ui, cantik lah. Comel lah. Bahaya tuan. Ya. Penyakit ain ni bila dia datang, disebut tanpa mengingat Allah SWT, maka hukumannya ialah sakit bagi yang ditengok. Ni amin. Kita hantar gambar kita zaman memuda lah tu. Ni tak hantar kita. Zaman muda kita jumpa, kita hantar. Panjang yang handsome betul lah bang muda ni. So gitu dah. Lama orang dah. Sejak update profile dah. Dia tak tahu. Ramai orang tengok. Ada yang tengok tak suka. Kan? Salah seorang kan tak ramai. Rumah air. Abah kadang mula dapat gambar tu. Zaman ni mungkin girlfriend dia 5 boleh. Contoh. Abang ni kat. Tukar abang lain dah. Gambar pakai kopiah. Balik tahun umrah itu. Kopiah tu dah. Gambar dah expired. Pakailah gambar lah pun. Contoh. Kan? Kadang kita terkonang itu. Dan kita ni memang nak cantik. Sebab tu penduduk syurga, dia tak ada yang rumah tua kan. Bengut dalam syurga, tak ada. Muda. Sebab Allah SWT ni tahu, dia yang mencipta. Dia maha mencipta. Dia tahu makhluk itu nak macam mana. Kita ni nak muda, nak sehat, nak kuat, nak lawa, nak wangi, nak segala-gala kita nak. Tapi bila kita tengok diri kita sendiri, kita lah yang paling tak jaga kesihatan. Kita lah yang paling selekeh, kita yang paling pemalas, kita yang paling berkotor. Ke orang lain kita nak. Jadi dalam syurga, Allah Ta'ala bagi. Berapa umur ahli syurga? Ulama' mengkaji daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa AS di langit berapa? Kedua, ketiga. Yang dikatakan oleh ulama', kenapa Allah Ta'ala jumpa Nabi Isa? Untuk memberitahu bahawa umur ahli syurga adalah umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Berapa tahun? 33 tahun. Cuba kita bayang umur kita 33 tahun mungkin. Muda benar tidak, senior benar tidak. Dia sedang-sedangnya. Jadi kan ada kisah satu hari Nabi SAW ditemui oleh seorang wanita. Tanya, ya Rasulullah, macam makcik ni boleh kau masuk syurga? Apa Nabi cakap? Dalam syurga tak ada orang tua makcik tu. Menangis makcik tu. Nabi cakap, begitu makcik tu dalam syurga nanti semua orang jadi muda. Itu maksudnya. Sahabat beritahu, ya Rasulullah, makcik Rasulullah cakap dalam syurga nanti semua jadi muda. Makcik jadi lawa. Itu makcik dia. Riang dia makcik dia. Itu maksud dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala zahir kepada Nabi SAW apa yang tak boleh ditengok oleh orang lain, termasuk para malaikat al-muqarrabin. Kita ambil satu perenggan sebelum kita berhenti ya.
Ketika peristiwa Isra, antara perkara yang Allah SWT dedahkan kepada Nabi SAW ialah tentang Jabarut. Allah memperlihatkan juga kepada Nabi mengenai kehebatan malakut. Apa alam Jabarut? Alam malakut ni alam ghaib. Ya. Kita senang kita cakap alam ghaib, yang mana kalau malakut ni malaikat, Jabarut ni pun satu keadaan alam yang alam malakut cakap alam Jabarut ni ghaib, alam Jabarut cakap alam malakut ni ghaib. Makna dia ghaib ni tak pernah orang dapat mendetailkan. Ya. Kalau para malaikat dia akan duduk di malakut. Jadi maknanya alam tu manusia memang pun tak tahu. Sedangkan alam Jabarut pun malaikat ada yang tak tahu. Jadi maknanya satu keadaan yang sangat rahsia. Jadi disebabkan Nabi SAW ni Allah Ta'ala beri kemuliaan, Allah Ta'ala izinkan untuk baginda melalui alam-alam ini. Yang kita apa alam kita, tuan? Alam kita daripada alam arwah, lepas tu masuk dalam alam rahim paut mak. Itu pun kita tak ingat. Mana kita ingat? Kita tak tahu apa-apa, kan? Lepas tu alam dunia, ini yang kita saksikan sekarang. Lepas tu kita akan pindah ke alam barzakh. Alam barzakh pun kita boleh tengok. Orang hidup tak boleh tengok. Sebab tu Nabi kata orang yang nak mati itu pendengaran dan penglihatan mereka lebih tajam daripada orang hidup. Belum mati dah, baru-baru dia sekaratul maut, Allah Ta'ala zahirkan kepada dia pemandangan, nampak ke mana tempat dia nak pergi. Sebab tu sebagian ulama mengkaji tentang kematian, ambil ringkas kenapa si mati yang baik keadaannya, darinya berpeluh dan keluar air matanya. Itu antara tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah. Baik, ulama mengkaji sampai itu kerana mereka ini malu kepada Tuhan, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diperlihatkan sebelum dia mati nanti di tempat yang indah akan ditujunya sampai mati, malu dia, berpeluh dia, ya Allah. Aku ni bukan baik mana pun. Aku ni ya Allah banyak mendonar berpeluh. Sebab dia malu ni tadi, lalu keluar air mata sebagai tanda bersyukur. Kan kita kalau gembira keluar air mata, sedih menangis. Gembira menangis. Cuma keadaan menangis tu berbeza. Itu pun dibuat kajian dia orang kan. Ya. Orang perempuan menangis dia tutup apa? Orang perempuan menangis dia tutup mulut. Mulut ditutup kan. Mata, air mata keluar air mata. Orang lelaki menangis tutup mata. Itu pun dikaji dia ulama. Kenapa? Sebab orang perempuan dia tahu dosa banyak daripada mulut dah. Dia rumah terkememeh. Bukan akak kat sini okey. Mungkin kat luar. Asalkan dia nak menyampuk. Ya Allah. Ada dongar tu. Contoh dia sambungkan. Jadi banyak dosa keluar kat mulut. Bila dia menangis dia tutup mulut. Cuba tengok orang perempuan menangis. Lepas ni cuba check kan. Google tengok orang perempuan menangis yang dia tutup mulut. Orang lelaki menangis dia tutup mata. Dan kena marah dalam rumah tutup mata dia. Buat-buat nangis. Jadi orang lelaki lah kenapa tutup mata? Sebab dia tahu dosa banyak daripada mata. Orang lelaki mata pula. Kita habis sikit tuan ya. Yang tidak dapat diungkap dan tidak dapat dicapai oleh akal. Dia alam Jabarut, alam malakut ni akal kita tak boleh bayangkan. Dia melambangkan perkara-perkara, melambangkan tentang perkara tersebut dengan isyarat dan kinayah yang merujuk pada suatu bentuk pengagungan firman Allah SWT yang bermaksud lalu Allah mewahyu kepada hamba-Nya Muhammad melalui Jibril AS apa yang telah diwahyukannya. Ahli sastra dan ahli balaghah menamakan ini ucapan sebegini dengan wahyu dan isyarat. Ia adalah yang paling jelas dalam bab-bab ijaz pada sisi mereka. Maknanya ijaz yang digambarkan, dinisbahkan. Firman Allah SWT yang bermaksud demi sungguhnya ia telah memperlihatkan sebahagian daripada sebesar-besar tanda kekuasaan Tuhannya. Maknanya tuan, dalam Quran dah sebut ni tadi, tak adalah apa-apa yang syak pada kita yang kita rasa macam sanksi, tak ada tuan ya. Maknanya semua itu daripada Allah SWT yang maha mencipta, yang maha mengetahui, dan perkara itu berlaku pada Nabi SAW. Kita tengok kitab ni tuan, kita dah tahu dah Nabi SAW itu memang hebat ya. Memang hebat. Maknanya jadi memang tak ada apa-apa ni, cuma kita nak memperdalam lagi kita punya kasih sayang. Kita tahu dan ambil tahu lagi, lagi dalam. Bukan kita dah sanksi betul ni kita tak ya. Jadi wallahu alam, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kasih kepada diri kita, kita banyakkan istighfar ya. Maknanya kita ni sayang kat diri kita.
Sebab diri kita ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, tentang rakyat. Rakyat kat tubuh badan kita ni tuan-tuan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang paling mustahak 7 anggota yang akan ditanya: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, perut, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi kita kena manage tubuh badan kita. Maknanya kita kena pastikan, minimizekan dosa yang diperbuat oleh anggota badan ni tadi. Jadi kita sayang kat semua. Adakah kita benci kat satu anggota badan kita? Tak naklah tangan ni kau pergi kat lain, tak boleh. Semua kita jaga. Sebab tu Nabi cakap orang Islam itu ibarat tubuh badan. Kalau sakit satu anggota, sama berjaga semua yang lain. Sakit mata, memanglah tempat tidur kat dia, jadi dia tak boleh tidur. Yang lain pun mana ikut berjaga. Sakit tangan pun sama, mata pun tak boleh tidur juga. Sakit perut pun sama, dilibatkan mata. Habis semua berjaga malam menahan sakit. Bila dah tak tidur, kepala jadi pening, badan jadi lemah, berkait. Sebab tu orang Islam itu ibarat tubuh badan, kata Nabi SAW. Jadi sayang kepada diri sendiri, nak selamat daripada hujung rambut sampai hujung kaki, banyak minta ampun, istighfar. Bila waktu dia setiap waktu yang paling baik waktu sahur. Ya, Al-Quran sebut daripada waktu sahur mereka minta ampun. Sahur bila? Sebelum subuh kita baca siap astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bacalah apa-apa istighfar. Kemudian kita kasih kepada Nabi SAW yang menang kepada Allah SWT, kita banyakkan selawat, hidupkan sunnah. Ya? Sunnah Nabi antara solat Jumaat ni sunnah lah ni. Kemudian kasih kepada Allah yang mencipta kita banyakkan zikir, la ilaha illallah, subhanallah, banyak tasbih, tahmid, tahlil dan bertakbir. Jadi itulah yang kita buat hari-hari kan. Ya, dia bukan ada hari-hari dah. Hari Jumaat baru rajin, bulan puasa baru rajin, bukan. Ya, setiap saat dan ketika. Sebab setiap saat dan ketika itulah kita menikmati nikmat Allah. Apa dia? Bernafas lah paling kurang. Kalau kita tak makan pun kita masih boleh bernafas. Itulah nikmat, tak payah beli oksigen dan free. Nak suruh bersyukur pun tak payah pergi gali lubang 5 kaki dalam 3 kaki depan, tak payah. Pakai lidah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi cakap 30 markah. Alhamdulillah 20, alhamdulillahirabbil alamin 30. Jadi kalau boleh baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Baik tuan, cukup sekadar itu dulu perkongsian kita untuk pagi yang berbahagia ini. Yang baik segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri sendiri, seminta ampun, minta maaf. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.